A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi pada kali ini, sesi tadabbur harian, satu hari satu muka surat insya-Allah. Hari ini kita bersama-sama insya-Allah di muka surat yang ke-328 di surah Al-Anbiya, ayat yang ke-73 sehingga ayat yang ke-81 insya-Allah. Jadi insya-Allah kepada semua yang bersama dengan kita live pada pagi ini dapat insya-Allah memberi feedback suara dan juga gambar insya-Allah. Yang keduanya kepada sesiapa-siapa yang bersama, sama ada rakaman ataupun live pada pagi ini, dapat bersama-sama jika dapat, jika sesuai untuk membuka mushaf. InsyaAllah kita sama-sama akan melihat muka surat yang ke-328 insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, kita sambung pada kali ini muka surat 328, apa yang telah Allah Ta'ala ceritakan kepada kita sebelum daripada ini tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, kita berakhir di muka surat 327 tentang baginda alaihi salam, minta maaf alaihi salam, tapi sallallahu alaihi wasallam pun okey. Alaihi salam, baginda Nabi Ibrahim alaihi salam telah berhijrah setelah daripada diperintahkan untuk dibakar oleh kaum dia. Apabila kaum dia melawan Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim tegur mereka kenapa sembah patung dan sebagainya, telah dipecahkan berhala, kemudian tak boleh lawan akhirnya. Kenapa? Apabila ditanya, Nabi Ibrahim beritahu, tanyalah tu berhala-berhala tu siapa yang pecahkan kamu. Jadi akhirnya apabila mereka ni dah berlawan hujah dengan Nabi Ibrahim alaihi salam tak dapat, akhirnya mereka pun memerintahkan, mereka sama-sama berpakat untuk membunuh Nabi Ibrahim tu dengan cara membakar. Tapi kita baca sebelum daripada ni bahawa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada api supaya kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Selepas daripada perintah tersebut, akhirnya Nabi Ibrahim telah berpindah. Allah Ta'ala selamatkan Nabi Ibrahim, dan kemudian Nabi Ibrahim telah berpindah, berhijrah daripada Iraq, kemudian pergi ke Palestin, pergi ke Syam, kawasan Syam. Syam tu adalah Palestin. Dulu dipanggil sebagai yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran tu sebagai tanah yang diberkati. Jadi sepakatlah ulama mengatakan tempat tu ialah Syam ataupun Palestin. Tempatnya di mana, sama ada Hebron ke, Khalil ke, ataupun tempat tu di Nablus ke, wallahu a'lam bishawab, tidak disebutkan, walaupun disebutkan di dalam kitab-kitab lain, buku-buku lain, sama ada Bible ke, sama ada Taurat, yang of course telah diselewengkan kitab-kitab itu. Jadi mereka sebutkan nama-nama tempat tu, tapi dalam Al-Quran tak sebutkan nama-nama tempat tu. Jadi setelah daripada tu, Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan kepada Nabi Ibrahim ni kurniaannya. Antara kurniaannya setelah daripada baginda berhijrah, iaitu Allah Taala kurniakan anak-anak. Sebelum daripada itu Sarah, iaitu isteri Nabi Ibrahim, tak ada anak, tapi lepas tu dapat anak iaitu Nabi Ishaq, dan kemudian selepas daripada Ishaq dapat pula Allah Ta'ala sebutkan kurniaan yang lain, iaitu anak kepada Nabi Ishaq iaitu Yaqub, dan kemudian Nabi Yaqub, selepas itu Nabi Yaqub datang lagi, dapat lagi anak, iaitu anaknya iaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi itu semua adalah nafilatan. Allah Ta'ala kata dalam muka surat 327 kita baca, nafilatan iaitu anugerah yang lebih lagi daripada apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim minta dapat anak, tapi akhirnya bukan dapat anak saja, dapat anak yang jadi Nabi. Semua tu solihin.
salihin. Allah Ta'ala kata salihin artinya iaitu semua mereka itu adalah merupakan menjadi nabi-nabi, dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai nabi-nabi. Kemudian ayat yang ke-73 yang kita nak baca pada kali ini ialah Allah Ta'ala sambung cerita waja'alnahum. Allah Ta'ala kata waja'alnahum, kami jadikan kemudian mereka ni, mereka semua itu anak-anak Nabi Ibrahim ni, semua Nabi Ibrahim dan juga anak-anaknya, a'immatan yahduna bi amrina. A'immatan maknanya jamak kepada perkataan imam, plural kepada imam. Imam satu, kemudian a'immah ni maknanya imam-imam. Imam-imam maksudnya mereka ni iaitu seorang yang diikuti, maksudnya bukan imam solat tapi maksudnya iaitu orang-orang yang diikuti oleh orang ramai. Yahdu nabi amrina, yahdu ni maknanya yang menunjukkan, bi amrina dengan urusan kami iaitu kepada agama kami, maksud dia, sebagaimana yang tafsir jalan lain kata. Jadi maksudnya ialah semua mereka itu menjadi penunjuk-penunjuk, iaitu orang-orang yang menunjukkan kepada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kepada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian wa auhayna, Allah Ta'ala kata dan kemudian kami telah wahyukan ilaihim, kepada mereka, kepada Nabi Ibrahim dan juga kepada anak-anak Nabi Ibrahim ini, fi'lal khairat, membuat kebaikan. Maknanya tak ada buat-buat yang jahat-jahat, mengarut-ngarut, tak ada kan. Sebagaimana kalau kita bacalah dalam kitab buku-buku sekarang buku Bible ke, buku Taurat ke, dia ada sebutkan perkara-perkara yang tak betul, kadang-kadang yang jahat kepada Nabi-Nabi. Sebagaimana Nabi Syuaib dikatakan telah begini-begini, Nabi Musa telah kadang-kadang tu ada disebutkan benda yang tak elok terhadap Nabi-Nabi ni. Jadi dalam Quran sebenarnya perkara ni adalah bohong semata-mata kan. Jadi Allah Ta'ala kata wa auhayna ilaihim fi'lal khairat, semua mereka ni ialah mengajak kepada benda-benda baik. Kemudian wa iqamas solah, dan kemudian mendirikan solat. Jadi kita tengok sini, mendirikan solat ini kalau ikutnya ialah dalam bahasa Arab iqamat ada tak di sini kan, tetapi dalam tafsir kata dibuang tak tu kerana dimahzufkan tak tu kerana untuk takhfif, untuk meringankan bacaan, tapi makna dia tak berubah. Wa iqamas solah, dan kemudian mendirikan solat. Dalam ayat ni juga ialah yang dapat kita faham dalam ulama tafsir kata ialah bahawa mendirikan solat ini telah wujud sejak daripada awal lagi. Maknanya bukan Nabi Muhammad yang mulakan, cuma bentuk solat tu macam mana, berapa rakaatnya, bagaimana, itu adalah mungkin berbeza, tetapi mereka semua Nabi-Nabi ini adalah mengajar mendirikan solat dan juga mengajar orang lain, pengikut-pengikut mereka, untuk mendirikan solat. Kemudian wa ita'az zakah, dan juga menunaikan zakat. Begitu juga, maknanya zakat ni pun telah diperintahkan sejak daripada awal lagi. Jadi dua perkara, iaitu diri kita ni, iqamas solah maknanya kita ni sendirilah kenalah melaksanakan solat ni kerana dia adalah hubungan kita dengan Allah. Dan kemudian ita'iz zakah, iaitu kita menunaikan zakat, iaitu membayar dalam bentuknya bagaimana, berapa persen ke dan sebagainya, itu adalah mungkin berbeza, tetapi yang pastinya ialah semua mereka ni sejak daripada mula lagi dah bayar zakat, dah akan ada zakat dia. Zakat tu maksudnya sebab pembersihan, iaitu seseorang tu berpisah daripada harta, dia cari harta, dia kumpul harta, dia susah-susah cari harta, tiba-tiba kemudian Allah Ta'ala nak minta kepada mereka, hendak tak kamu ni mampu tak kamu, sanggup tak kamu berpisah daripada sebahagian kecil saja daripada harta yang telah Allah Ta'ala kurniakan kepada kamu. Kalau kamu rasa bahawa harta ni adalah merupakan pemberian Allah, maka kamu hendaklah sanggup untuk berpisah dengan sebahagian kecil daripada harta kamu tu. Itu makna zakat ni. Jadi maknanya perkara ni dah dulu lagi, wa kanu lana abidin. Allah Ta'ala kata, dan mereka semua tu, tak kira lah Nabi Ibrahim ke, Nabi Ishak ke, Nabi Ismail ke, Nabi Yaqub ke, Nabi semua, Nabi-Nabi kan, itu mereka semua tu wakanu lana abidin, adalah merupakan abid, memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan. Wakanu lana abidin, tak adalah mereka ni kan memperhamba, mengajak kepada, sebagaimana Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa juga kan, Nabi Isa pun adalah merupakan seorang Bani Israel, dan dia tak pernah mengajak orang supaya sembah dia. Sembah dia sebagaimana sekarang lah kan yang kita tengok dalam agama Kristian dan sebagainya. Jadi kita tengok seterusnya, kita beralih kepada ayat yang ke-74 ayat yang ke-74. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata walutan, dan kemudian seterusnya
Sekarang beralih daripada Nabi Ibrahim, kita pergi pula kepada Nabi Lut alaihi salam. Allah Ta'ala kata dan walutan, dan begitu juga ingatlah Lutan. Kalau ikutnya mana Lutan, atainahu hukman, Allah Ta'ala telah berikan kepadanya hukman. Hukman di sini kalau kata dalam tafsir jalan lain, maksudnya ialah dia ni menjadi hakim dalam kampung tu dalam negeri Sodom tu, iaitu mereka, dia ni kalau apa-apa masalah mereka akan datang kepada Nabi Lut alaihi salam, nak menunjukkan bahawa sebenarnya Nabi Lut ini telah dimuliakan dalam kaum dia tu kan, maknanya orang yang dipercayai di dalam kaum Sodom tu, dalam negeri Sodom tu kan. Jadi ertinya mereka memuliakan kalau ikutlah dari sudut, tapi apabila mengajak mereka kepada satu benda yang betul, yang meninggalkan, Allah Ta'ala sebut itu kan, tinggalkan benda-benda khaba'ith, benda-benda buruk, iaitu yang paling utama sekali ialah ni lah kan kita panggil sekarang ni kan, iaitu apa ni, LG lah, BT lah, macam-macam lah sekarang ni kan, tapi liwat lah pada masa tu kan, iaitu hubungan jenis sesama jantina ni. Jadi Allah Ta'ala dah berikan kepada Nabi Lut tu hukman, kemudian wa ilman, ilmu, maknanya hebat lah di kalangan kaum dia tu. Kemudian tapi apa yang terjadi ialah apabila diajak tinggalkan benda tu, mereka tak nak. Jadi Allah Ta'ala sebut wa najjaynahu minal qaryati allati kanat ta'malul khaba'ith, dan kemudian Allah Ta'ala selamatkan, Allah Ta'ala selamatkan, wa najjaynahu, Allah Ta'ala selamatkan dia, iaitu Lut alaihi salam, minal qaryah, daripada kampung, allati kanat, yang mana orang kampung tu, orang negeri kampung tu, bukan kampung tu jahat, tapi negeri kampung tu, orang ahli negeri tu, ta'malul khaba'ith. Allah Ta'ala sebut dah tu, iaitu melakukan khaba'ith. Orang negeri tu melakukan khaba'ith. Khaba'ith maknanya benda-benda kotor, benda-benda jijik, benda-benda buruk kan, iaitu itulah gay, lesbiannya tu kan. Innahum kanu qauma sau'in, Allah Ta'ala kata mereka sesungguhnya mereka itu kauma, iaitu kaum yang sau'in, yang jahat, fasikin dan fasik. Tengok kan, Allah Ta'ala labelkan khaba'ith, perbuatan tu sau'in, kemudian mereka ni fasik. Maknanya sekarang ni kita tengok kan, benda ni cuba dihidupkan kembali kan, melalui movie ke, melalui macam-macam sekarang ni kan, daripada barat kan, cuba macam-macam kan. Sekarang kita tengoklah kan cerita-cerita yang baru sampai sekarang, tak kira daripada mana-mana kan, daripada pengeluar-pengeluar filem daripada barat, daripada Hollywood kan, mereka nak masukkan unsur-unsur ni kan. Unsur-unsur apa? Bahawa cara hidup gay, lesbian ni adalah tak ada jadi masalah kan. Kita tengok kan, yang berlaku 2-3 hari ni pun kan, banyak filem-filem yang minta dipotong, part-part tak nak dipotong, dia berkeras juga kan. Maknanya walaupun tak boleh ditayangkan, sebab dia tahu kan, walaupun tak boleh ditayangkan di setengah-setengah negeri sebab minta potong part-part yang tertentu tu, mereka tak nak juga kan. Tu sekarang berlaku, maknanya sungguhnya mereka nak promotekan benda tu. Kita kalau boleh tak nak promote, dan kita pun tengok kan baru ni kan, maknanya promote ke arah budaya lelaki lembut lah, apa benda, mempromotkan benda tu. Memang ada orang-orang yang mana lelaki ni bersifat macam tu kan, Allah Ta'ala jadikan, tapi bukan kita nak promotkan benda tu, bukan kita nak zahirkan benda tu, kita nak ajak orang pula tak kisah benda-benda tu kan. Macam kita tengok baru ni kan, ada filem-filem Elang Hari Raya dan sebagainya, bentuk-bentuk keluar tu kan. Jadi betul lah benda-benda ke arah yang Allah Ta'ala dah labelkan. Benda-benda ke arah tu adalah khaba'ith, sau'in, dan kemudian fasik, orang yang buat macam tu. Jahat, mana fasik ni bukan maknanya hanya berdosa saja, berdosa-dosa besar kan. Kemudian wa adkhalnahu fi rahmatina, dan kemudian Allah Ta'ala selamatkan dia. Seterusnya ayat 75, Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala selamatkan dia. Wa adkhal, kami masukkan dia fi rahmatina. Wa adkhalna maknanya selamatkan dia ke dalam rahmat kami, selamat dia. Innahu minas solihin, Allah Ta'ala puji dia, puji Nabi Lut alaihi salam, sesungguhnya dia ini daripada orang-orang yang soleh. Tak ada terlibat langsung dengan benda-benda tu kan, walaupun adalah juga kan, iaitu dalam kalangan family dia. Jadi Allah Ta'ala tak selamatkan walaupun dalam kalangan family dia yang terlibat dengan perbuatan. Terlibat ni macam-macam lah. Terlibat mungkin kadang-kadang buat sendiri, terlibat ni kadang-kadang tak kisah, kadang-kadang merasai okey. Terlibat zaman sekarang ni memberi lesen ke kan, rasa macam boleh berlembut dengan benda-benda, no kan. Allah Ta'ala kata itu bukan soleh. Jadi Allah Ta'ala masukkan dia fi rahmatina innahu minas solihin. Ayat yang ke-76 Allah Ta'ala sebutkan setelah daripada tu cerita pasal Nabi Nuh pula.
Jadi maksudnya kita sebut sebelum daripada ni bahawa dalam surah Al-Anbiya tu nama dia Al-Anbiya. Jadi ertinya ialah banyak nabi-nabi diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah ini. Jadi kita tengok kan sekarang ni Allah Taala dah cerita Nabi Musa, Allah Taala dah cerita Nabi Ibrahim, Allah Taala dah cerita dah anak-anak dan cucu Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Lut alaihissalam iaitu anak saudaranya, dan kemudian seterusnya sekarang ni cerita pula tentang wa Nuhan. Allah Ta'ala kata ayat yang ke-76, ayat yang ke-76 Allah Ta'ala kata wa Nuhan, dan juga Nuh. Ingatlah Nuh juga, iznada min qablu, ketika dia berdoa. Nada tu maknanya berdoa kepada Allah lah min qablu, sebelum daripada tu, maknanya sebelum daripada Nabi Ibrahim, sebelum daripada Nabi Lut, sebelum daripada Nabi-Nabi Yaqub, Yusuf semua ni, dia telah berdoa kepada Allah Ta'ala. Apa doa dia? Dalam surah yang lain kita jumpa doa dia, di antara doa dia ialah dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Kita baca dalam surah Nuh. Allah Ta'ala cerita kata Nabi Nuh dia berdoa kepada Allah, ya Allah, setelah daripada dia berdakwah, bukan sebelum berdakwah, setelah daripada dia berdakwah selama 950 tahun, Allah Ta'ala sebut akhirnya mereka tak nak juga, akhirnya dia pun berdoa kepada Allah. Apa dia berdoa? Dia kata, Rabbi, wahai Tuhan, la tazar, jangan tinggalkan alal ardi, di atas muka bumi ini, minal kafirin, mana-mana orang kafir, walaupun seorang pun tak nak, kata. Dayyara mana habis semua. Jadi dia minta ni kenapa kan? Kenapa dia tak nak bahawa orang yang datang selepas daripada ni adalah datang daripada keturunan orang jahat ni, dan yang dah 950 tahun aku berdakwah, mereka tak nak terima juga. Janganlah jadi keturunan daripada keturunan mereka ni. Gitu. Jadi Allah Ta'ala kata sebut ni wa Nuhan iznada min qablu fastajabna lahu. Allah Ta'ala telah istajabah maknanya Allah Ta'ala perkenankan untuknya, untuk Nabi Nuh tu, lahu fanajjainahu, dan kemudian Allah Ta'ala selamatkan dia, wa ahlahu, dan juga kalau ikutnya wa ahlahu ni maknanya family-nya ayat 76, kita tengok sini ayat 76, family-nya kan, ahlahu sana kan, ahlahu. Tapi apa maksud family sini? Kita dah baca dulu sebelum daripada cerita tentang family. Siapakah yang dipanggil sebagai family tu? Majoriti ulama mengatakan bahawa maksud family sini bukan maknanya family dari segi darah daging saja, bukan makna dari segi biologi saja kan, tetapi kalau makna DNA, ini family dia, ini family dia. Tapi maksud family di sini ialah orang-orang yang mengikutnya. Jadi secara isyaratnya Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita, kalau kita sebab dasarkan kepada apa yang disebutkan oleh ahli tafsir ni, bahawa apabila seseorang itu beriman bersama-sama, maka mereka ni adalah merupakan satu family. Maknanya mereka ni walaupun bukan darah daging, tapi kalaulah mereka ni beriman, mempunyai ajaran yang satu, anutan yang satu, pegangan yang satu, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka mereka semua adalah family. Sebab itulah kita panggil kita ni sebagai berukhuwah, dipanggil bersaudara mara. Semua orang Islam adalah bersaudara mara, kerana mereka semua ni adalah beriman kepada benda yang sama. Orang yang tak beriman, kadang-kadang walaupun mereka ni adalah saudara sedarah sedaging, tapi kadang-kadang dibunuh dan sebagainya kan, terpaksa lah kan, sebagaimana berlaku dalam peperangan Badar di antara setengah daripada sahabat dengan saudara-saudara, kadang-kadang ayah mereka sendiri pun terpaksa berlaku dalam peperangan Badar. Kerana apa? Kerana mereka ni menentang agama, menentang Islam. Jadi Allah Ta'ala sebutkan, Allah Ta'ala selamatkan, fanajjainahu, Allah Ta'ala selamatkan Nabi Nuh alaihissalam wa ahlahu, dan juga keluarga seagamanya. Kadang-kadang ada kan di antara anaknya yang tak nak beriman, jadi Allah Ta'ala matikan dia dalam air banjir tu kan. Jadi minal karbi, Allah Ta'ala selamatkan minal karbi. Karbi ni maknanya kalau ikut kita katalah makna bencana maknanya. Tapi bencana yang kita maksudkan sini kisah Nabi Nuh ni ialah al-gharqu lah, iaitu tenggelam tu dalam banjir besar tu, al-azim, bencana yang besar tu. Seterusnya ayat yang ke-77, ayat 77 Allah Ta'ala kata wa nasarnahu, dan kami selamatkan dia, kami beri kemenangan kepadanya, minal qaumil ladzina kazzabu bi ayatina, daripada orang-orang yang mendustai
ayat-ayat kami. Maknanya kena keyakinan kan, Allah Subhanahu Wa Taala mesti akan memberi kemenangan kepada Islam. Lambat laun kemungkinan sebahagian daripada orang Islam ni terpaksa mati dulu, macam dalam kisah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kan. Sumayyah hanya Yasirnya kan meninggalkan syahid kan, tinggal dunia ni kan syahid mereka ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tapi syahid dalam peperangan Badar apa, tapi selepas daripada itu Allah Taala beri kemenangan kepada umat Islam kan. Jadi jangan syak, jangan tidak yakin kepada kemenangan daripada Allah SWT. Wa nasarnahu, nabi-nabi sebelum daripada ni, wa nasarnahu, Nabi Nuh alaihi salam, Allah SWT kata kami tolong dia, minal qaumil lazina kazzabu bi ayatina, daripada orang-orang yang kazzabu, yang mendustai ayat-ayat kami, innahum kanu qaumas sau'in. Allah Ta'ala katakan juga bahawa kaum Nabi Nuh alaihi salam, walaupun tak adalah kita kata gay ke lesbian, tak ada kan, tapi Allah Ta'ala tetapkan labelkan mereka juga sebagai qaumas sau'in, kaum yang jahat. Kerana berjahat ni, yang pertamanya mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sembah yang lain kan, mereka jadikan ambil 5 sebagaimana kan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Yarusna ada Nasnya dalam surah Nuh. Kita tengok kan, mereka sembah kan, asalnya benda-benda ni adalah orang-orang merupakan orang-orang soleh di kalangan mereka. Mereka akhirnya buat patung, buat gambar kan, akhirnya mereka sembah, akhirnya jadi patung tempat sembahan. Tu kejahatan ni. Bila Nabi Nuh datang kata tinggalkan benda ni, mereka tak nak tinggalkan. Jadi Allah Ta'ala hukum mereka, jadi Allah Ta'ala selamatkan mereka. Kemudian fa'aghraqnahum ajma'in, Allah Ta'ala kata akhirnya mereka tu di-aghraqna, iaitu ditenggelamkan, dilemaskan, ajma'in, semua sekali, tak ada yang selamat dah. Itulah kita katakan Allah Ta'ala telah perkenankan doa Nabi Nuh alaihi salam, iaitu Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Dalam tempat lain Allah Ta'ala ceritakan tentang Nabi Nuh ini, dia telah berdoa kan, fada'a rabbahu inni, dia kata inni maghlub fantasir. Dalam ayat Quran lain Allah Ta'ala sebutkan Nabi Nuh berdoa kepada Allah ketika dia ni kan, dia kata inni maghlub, aku ni macam dikalahkan, aku ni dah tak boleh lah, tak mampu nak lawan, fantasir, tolonglah aku. Akhirnya Allah Ta'ala pun hantarlah kita kata apa ni, banjir yang sangat besar tu. Seterusnya Allah Ta'ala sebutkan cerita seterusnya ialah kisah ayat yang ke-78 ayat 78, kisah Nabi Dawud wa Dawuda, kisah Nabi Daud pula. Secara ringkasnya kita tengok di sini kan, kisah yang lain tentang Nabi Daud, Nabi Sulaiman, di tempat lain banyak lagi kita cuba. Tapi di sini Allah Ta'ala sebutkan dan ingatkan juga tentang Daud wa Sulaimana, tentang Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman. Iz yahkumani fil harsi, ketika mereka ini berhukumkan fil harsi, dalam isu harsi. Harsi ni maknanya ialah kita kata az-zar'i ataupun tanaman. Cerita dia, cerita pasal tanaman ni, iaitu ada dua orang ada seorang tu pemilik kebun anggur. Ada seorang lagi ni ialah dia ni memiliki kambing. Pada waktu malam kambing ni dia keluar daripada kandang tempat penggembala kambing ni, dia keluar, dia pergi makan ni dan merosakkan lah kita kata pokok-pokok anggur yang dimiliki oleh peladang anggur ni. Jadi akhirnya mereka ni bila esok tu, jadi akhirnya mereka pun pergilah berdua ni berjumpa dengan Nabi Daud. Mula-mulanya jumpa dengan Nabi Daud. Jadi apa yang diputuskan oleh Nabi Daud, akhirnya Nabi Daud memutuskan, iaitu kambing tu hendaklah diserahkan, hendaklah diberikan kepada tuan punya kebun anggur tu. Itu hukuman yang telah apabila Nabi Sulaiman, anak dia pada masa tu, masih lagi belia pada masa tu, mengetahui benda ni, akhirnya dia kata dia tak setuju dengan pandangan ayah dia. Nabi Daud tu ayah kepada Nabi Sulaiman. Jadi dia kata dia tak setuju. Dia kata cadangan dia ialah apa? Cadangan dia, hukuman yang patut diberikan ialah kambing tu hendaklah diserahkan kepada tuan punya kebun kurma tu hanya sementara waktu saja. Iaitu sementara waktu bila? Iaitu selama mana diminta kepada tuan punya kambing tu untuk membaiki kebun tu sehingga kembali seperti asal. Tak kira lah beli macam kalau benda merosakkan apa benda dia kena baiki kan. Jadi dalam masa tersebut tuan punya kebun kurma, kebun anggur tadi tu boleh mengambil manfaat daripada kambing tu.
Mengambil manfaat tu bukan sembelih maksudnya, tapi boleh guna susu ke, boleh ambil apa-apalah manfaat kan daripada kambing tu. Itu cara dia yang diputuskan, yang difikirkan oleh Nabi Sulaiman. Jadi kita ada dua kan. Satunya pandangan yang diputuskan oleh Nabi Daud, tapi Nabi Sulaiman tak setuju. Kisah dia ialah sebab kambing tadi tu keluar pada waktu malam pergi makan tu. Jadi Allah Ta'ala sebut sini kan, iaitu ketika yahkumani fil harti, ketika mereka ini berhukum kan dalam masalah tanaman tadi tu, tanaman anggur tu, iz nafashat fihi ghanamul qaum. Ketika nafashat ini, maknanya nafashat ni maksudnya ialah kambing yang pergi makan tanaman pada waktu malam. Fi ghanamil qaum, iaitu menghukumkan dalam masalah ghanamil qaum, kambing satu kumpulan seseorang tu telah merosakkan pergi makan kebun seseorang tu. Wa kunna li hukmihim syahidin. Allah Ta'ala kata kami tahu semua apa yang berlaku tu kan, keputusan apa keputusan yang telah dihukumkan gini tu. Allah Ta'ala kata wa kunna, dan kami li hukmihim, terhadap hukuman mereka semua tu syahidin, tahu maknanya. Kemudian itu ayat yang ke-78. Ayat yang ke-79 kita tengok sini kan, fafahamnaha Sulaiman. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata dan kami telah beri faham kepada Sulaiman. Maknanya bukanlah apa yang tu salah besar, bukan. Itu cara hukuman hakim kan. Dalam hadis Nabi pun Nabi sebut kan, iza jatahadal hakim, apabila seorang hakim, hakim dalam Islam ni kan, zaman Nabi Muhammad SAW lah kan, kalau dia berusaha dah untuk buat satu hukuman dan kemudian dia tersalah, dia akan dapat satu pahala. Kalau dia betul, dia akan dapat dua pahala. Maknanya tak ada salah, bukan dosa sini. Cuma Allah Ta'ala beritahu bahawa Allah Ta'ala beri kefahaman kepada Nabi Sulaiman tu lebih tepat lagi. Fafahamnaha Sulaiman. Dalam isu ni Allah Ta'ala beri kefahaman yang lebih kepada Nabi Sulaiman. Wa kullan atana. Tu Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala tak cela Nabi Daud ni kan, ayah dia ni kan. Tengok Allah Ta'ala kata wa kullan, semua tu mereka berdua tu ataina hukman wa ilma. Kedua-duanya Allah Ta'ala berikan kepada mereka hukman. Hukman sini maksudnya an-nubuwah, kenabian, dan juga ilman. Ilman tu maknanya umur din, perkara-perkara agama, ilmu dalam tentang urusan-urusan agama mereka tahu. Jadi wasakharna ma'a Daud. Kemudian Allah Ta'ala puji Nabi Daud. Allah Ta'ala kata kami tundukkan, wasakharna ma'a Daud, bersama dengan Daud. Nabi Daud ni apa ni, al-jibal, Allah Ta'ala tundukkan bukit, yusabbihna wat-tayra, iaitu bertasbih bersama-sama dia. Jadi Nabi Daud ni dia bertasbih, bukit pun bertasbih bersama-sama dengan Nabi Daud, dan kemudian wat-tayra, dan juga burung. Makna burung pun macam tu juga kan, semua tu bertasbih bersama-sama dengan Nabi Daud. Allah Ta'ala kata wa kunna fa'ilin, kami boleh buat apa yang kami nak. Maknanya kan, apa masalahnya kan burung kalau kita kata bertasbih bersama Nabi Daud, apa masalahnya? Allah Ta'ala boleh buat benda ni kan. Jadi suara Nabi Daud ni suara Nabi Daud ni Allah Ta'ala beri memang cantik, memang sedap kan. Sebagaimana ada satu kisah, Nabi SAW pernah dengar Abu Musa Asy'ari dia mengaji Quran dan sedap kan. Dan kemudian Nabi SAW kata kepada Abu Musa Asy'ari, dia kata laqad utiya haza, Nabi kata telah diberikan dia ni, iaitu Abu Musa Asy'ari ni, mazamir ala Daud, dia telah diberikan seruling bukan makna tiup seruling, tapi makna suara yang indah keluarga Daud, Nabi Daud. Jadi Allah Ta'ala pujilah kan. Jadi seterusnya kata wa'allamnaha, dan kemudian Allah Ta'ala ajarkan kepada Nabi Daud ini. Allamna, insyaAllah 80 kan, insyaAllah 80. Wa'allamna, kemudian Allah Ta'ala ajar. Ni puji lagi tentang Nabi Daud ni. Allah Ta'ala telah ajar Nabi Daud tu. Apa dia? Son'ata labusin. Son'ata ni maknanya industri, pandai maknanya. Membuat apa? Labus ni maknanya ialah baju besi. Baju besi kan. Sebab sebelum daripada Nabi Daud ni, orang gunakan besi ni, seketul jadi berat lah. Letak seketul sini, letak seketul belakang. Tapi akhirnya Nabi Daud ini Allah Ta'ala ajar dia buat baju besi, iaitu yang rantai-rantai tu kan. Maknanya bila rantai-rantai dia ringan lah, dan dia boleh bergerak dengan mudah. Itu nama dia labus. Lakum, untuk kamu, Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala sebut tu lituhsinakum min ba'sikum, untuk menjaga kamu min ba'sikum, semasa dalam peperangan. Ba'si itu makna benda-benda yang kasar, yang tak disukai kan. Maknanya peperangan maksudnya, iaitu untuk menjaga kamu dalam peperangan. Jadi akhirnya manusia pun pandailah buat baju besi. Jadi yang pertama sekali buat baju besi macam tu ialah Nabi Daud.
Allah Ta'ala ajar. Siapa yang ajar? Allah Ta'ala ajar. Bukan dia ni pandai sendiri. Wa'allamna. Tengok kan, maknanya Allah Ta'ala sebut kan, allamnahu. Allah Ta'ala yang ajar tu. Kita pun macam tu juga. Kalau orang pandai, kita tak boleh sombong kan. Kita rasa aku yang pandai, aku pandai. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala ajar kita tu. Nabi-Nabi ni macam tu. Allah Ta'ala kata, kemudian fahal antum syakirun, kenapa kamu ni tak bersyukur? Soalan ni adalah soalan kepada fahal antum syakirun ni kepada orang Quraisy ni, orang zaman sekarang ni, orang yang baca Quran zaman kita hadap ni kan. Kalau zaman Nabi tu orang Quraisy ni, kenapa kamu tak nak bersyukur sedangkan Allah Ta'ala ajar macam-macam dah kepada kita? Sekarang kan Allah hantar COVID nak uji kita kan, COVID-19. Kemudian Allah Ta'ala berilah kan macam-macam kan ilmu, manusia boleh buat ni, vaksin lah macam-macam kan. Semua tu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala yang ajar tu kan, yang mengajar manusia. Wali Sulaiman, kemudian Allah Ta'ala puji pula tentang Sulaiman. Apa Allah Ta'ala beri kepada Sulaiman selepas daripada Nabi Daud kan Nabi Sulaiman? Wali Sulaimana ar-rih, angin pula tu, sifatan yang bertiup kuat. Tapi ada kadang-kadang bertiup kuat, kadang-kadang asifah, kadang-kadang dalam ayat lain disebut bahawa bertiup perlahan-lahan. Jadi ikut tajri bi amrihi, yang mana angin tu boleh bertiup mengikut arahan dia. Dia nak laju-laju, dia nak kuat-kuat kan, dia nak ribut-ribut. Tengok kan Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Sulaiman kehebatan tu. Ilal ardi, dia boleh berjalan, nak pergi ke mana? Ilal ardi allati barakna fiha, angin tu nak pergi ke mana? Ke negeri yang kami barakna fiha, iaitu negeri Syam. Jadi ulama tafsir kata yang kuatnya ialah allati barakna fiha tu maksudnya ialah negeri Syam, iaitu maksudnya ialah kawasan Syam tu kawasan Palestin dan sebagainya. Kemudian wa kunna bikulli syai'in alimin, dan Allah Ta'ala kata semua benda ni Allah Ta'ala tahu. Wa kunna, dan kami, bikulli syai'in, dengan segala sesuatu benda, alimin, kami tahu. Kami berikan, kenapa kami berikan buat macam ni dan sebagainya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu apa kenapa dan dia buat macam tu. Setakat itu saja insya-Allah. Hari ini kita jumpa lagi insya-Allah dalam sesi akan datang, muka surat 329 insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.